Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadalah. Wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubulah wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil yudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, in salaha dinukum wa lahmukum wa damukum salaha amalukum wa lahmukum wa damukum. Wa in fasada dinukum fasada amalukum wa lahmukum wa damukum. Fala takun kal misbah yahruku nafsahu wa yudhi'u linnas wa ahrij hubbad dunya min qalbik fa inni la ajma'u hubbad dunya wa hubbi fi qalbin wahidin abada. Warfuk binafsika fi jam'i rizqa fa inna rizqa maqsum wal harisa mahrum wal bakhilal mazmum wa ni'mata la tadum wal istiqsa'a syawm wal ajala ma'lum wal haqqa ma'lum wa khaira hikmatillahi khusyu' wa khairal qana'il qana'ah wa khairal zadit taqwa wa khaira ma ata fi qulubil yaqin wa khaira ma u'titumul afiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 54 berakhir pada ayat ke-57 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memperjelaskan kepada kamu berulang-ulang kali di dalam Al-Quran kepada manusia dengan berbagai-bagai perumpamaan. Tetapi manusia memang dari kalangan yang banyak membantah, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalang manusia daripada beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon keampunan kepada Tuhan, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
Dan kami tidak mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan cara yang batil. Dengan demikian, agar dengan demikian mereka dapat menyamkan yang hak, yakni kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai bahan uluk-ulukkan semata-mata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tangannya. Sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka itu tertutup sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan kami letakkan pula di atas sumbatan-sumbatan di telinga mereka, walaupun engkau wahai Muhammad menyeru kepada mereka dengan petunjuk, nescaya mereka tidak akan dapat petunjuk untuk selama-lamanya. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-15 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, jika sekiranya telah baik agama, daging dan darah kamu, maka akan baik pula lah amal kamu, daging dan darah kamu. Dan jika sekiranya binasa agama kamu, maka akan binasa pula lah amal kamu serta daging dan darah kamu. Oleh itu, janganlah kamu menjadi seperti lampu yang menerangi orang lain dengan membakar dirinya sendiri. Dan buanglah cinta dunia daripada hatimu, kerana sesungguhnya aku tidak mengumpulkan cinta dunia dengan cinta kepadaku dalam hati seseorang untuk selama-lamanya. Tolonglah dirimu untuk mengumpulkan rezeki, kerana sesungguhnya rezeki itu adalah dibahagi-bahagikan. Bersifat tamak adalah ditegah, bakhil adalah tercela, dan kesenangan iaitu nikmat dunia ini tidak akan kekal selamanya. Berbuat berlebih-lebihan adalah merupakan suatu kesialan. Ajal kamu adalah sudah ditentukan, yang benar juga sudah ditetapkan. Sebaik-baik hikmat Allah ialah khusyuk, dan sebaik-baik kekayaan itu ialah sifat qanaah, serta sebaik-baik perbekalan bagi kamu ialah ketakwaan, dan sebaik-baik nikmat yang diberi kepada hati ialah keyakinan, dan sebaik-baik pemberian yang diberi kepada hati ialah keimanan, dan sebaik-baik pemberian yang diberi kepada kamu ialah kesihatan. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, keizinan oleh Allah lagi untuk terus lagi kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Masa terus berlalu, sebegitulah terbit terbenamnya matahari. Matahari tetap terbit dan terbenam bila sampai masa dan ketikanya. Maka sebegitulah usia kita tetap dan pasti akan bertambah sehari demi sehari, demi sehari demi sehari, yang akhirnya akan tamatlah waktu perjalanan kita di atas muka bumi ini. Maka kita akan dipindahkan ke suatu alam yang lain daripada alam dunia. Untuk itu alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Dan seperti mana saya sebut kepada tuan-tuan tempoh hari, kehidupan adalah merupakan satu modal. Modal yang kita miliki semakin hari semakin menyusut, semakin hari semakin berkurangan. Kehidupan adalah merupakan satu kesempatan. Maka kesempatan yang kita miliki ini semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin sedikit, dan semakin lama sedikit. Untuk itu, apa yang lebih penting, kita bersyukur akan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pada beberapa minggu yang lepas saya membacakan beberapa ayat daripada ayat Al-Quran sebagai renungan,
Hari ini saya memilih pada ayat ke-54. Dan ayat Al-Quran ini dia begitu hebat tuan-tuan. Untuk kita jadi renungan, setiap ayat-ayat Al-Quran itu pasti terdapat pengajaran-pengajaran. Kalau kemarin saya bacakan kepada tuan-tuan daripada ayat ke-60 surah Al-An'am, satu ayat yang Allah Ta'ala menceritakan dialah yang menidurkan kamu, kata Allah, pada waktu malam, dan dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Dia membangkitkan kamu pada waktu siang untuk habiskan sisa usia kamu, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan, kata Allah. Lalu diberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Complete set. Saya balik daripada Shah Alam tempoh hari sampai di sana. Biasa saya tidur di hotel Muslim, masjid. Tidur di masjid. Tapi kali ini kawan-kawan beria-ia nak suruh tidur hotel. Maka disewakanlah satu hotel kan, yang ada aircon, ada TV, ada kipas, semua ada. Tapi tak boleh tidur, pusing. Akhirnya dapatlah lelap sekitar 20 minit. Jadi saya duduk sambil memikir seorang-seorang dalam bilik itu, di mana nikmatnya tidur itu tadi. Ditilamnya kah? Dibantalnya kah? Di biliknya kah? Di airconnya kah? Tak pasti. Rupanya bukan letaknya di situ. Sedapnya tidur ini ialah pada nyenyaknya tadi. Bila nyenyak, alhamdulillah. Dan yang saya kata kemarin, kadang-kadang tidur dalam kuliah ni dia cukup nyenyak, tuan-tuan. Untunglah tuan-tuan. Maka sebegitu juga makanan. Makanan ni sedapnya di mana, tuan-tuan? Makanan yang kita makan ni sedapnya dekat mana? Pada makanannya ke, pada kuahnya ke, pada apa? Jawabnya pada tekak kita. Yang masuk tu tekak sedap. Kadang-kadang benda tu sedap, tapi oleh kerana tekak kita ni tak sedap, macam mana sedap pun jadi tak sedap. Kadang-kadang kita makan ikan kering je. Ikan kering pun sedap makan. Jadi sedap tu letak di sini. Illa qalil, illa mata unggurun. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, pada ayat ke-42, Allah Ta'ala cerita tentang dialah yang memegang, surah Az-Zumar, dia memegang nyawa seseorang tetap kala mati ni, dan nyawa seseorang yang belum mati yang dalam tidur, dia pegang nyawa. Maka dilepaskan bagi siapa yang dikehendaki, dan dia menahan bagi siapa yang dikehendaki. Kesemuanya, kata Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang nak berfikir. Bagi kaum yang nak fikir, nyawa dia ni bila dia mati, dia dipegang oleh Allah. Dan apabila seorang tu tidur, nyawa dia pun dipegang oleh Allah. Dia melepaskan bagi siapa yang dikehendaki, kan? Dan dia menahan bagi siapa yang dikehendaki. Ramai arwah bang saya dulu meninggal ketika tidur, terus tidur. Arwah Haji Yaakob dekat seberang Tanjung Gading meninggal dunia ketika tidur. Tidur, terus tidur, tak bangun lagi. Arwah sahabat saya Ustaz Jawahar, tidur, terus tidur, tak bangun lagi. Jadi tuan-tuan duduk dalam kuliah, jangan tidur. Takut Allah pegangkan, terus tidur, tak bangun lagi. Itu ayat. Tapi dalam ayat ke-54 ni tuan-tuan, daripada surah Al-Kahfi pun Allah sebut begitu. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan dalam Al-Quran itu kepada manusia dengan berbagai-bagai perumpamaan, berbagai-bagai misal yang Allah Ta'ala bagi. Tapi manusia ni memang jenis banyak membantah. Semalam saya berkuliah di Surau Taman Seri Penggaram. Ramai tu semayang Maghrib tu agaknya macam semayang Jumaat punya ramai. Maghrib tu semuanya semayang macam semayang Jumaat. Yang Isyak pun penuh sampai ke belakang, melempar sampai ke luar. Itulah ibarat tanah-tanah yang subur. Kalau tuan-tuan buka dalam ayat 26-27 surah Al-Baqarah, kata Allah tidak malu buat perumpamaan nyamuk dengan lalat. Tapi dalam bab itu ramai yang kufur, yang engkar. Walaupun sekecil gitu, Allah tak malu nak buat perumpamaan. Dalam ayat yang lain daripada surah Al-Kahfi,
Allah buat perumpamaan macam ayat ke-45, ibarat air hujan yang turun, di mana air hujan ni bila diturun pokok akan jadi segar buka, maka orang suka. Tapi seminggu lepas tu, 2 minggu, pokok tu kering, layu, hancur dimakan di tanah. Maka macam itulah manusia, segar buka, dia tak lama, lepas tu dia layu kan, dia layu, dia tua, jadi lepit, lembik, sebegitulah macam tu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala buat perumpamaan, kalau tuan-tuan perhati, seperti mana tanah yang subur dengan tanah yang tak subur ni, Allah kata seperti mana tanah yang tinggi dengan tanah rendah. Kalau biasa kita pergi Cameron Highland, orang Melayu ni kalau pergi Cameron Highland biasa dia cari teh yang dia cari. Dia tidak ambil naik atas Cameron Highland tu, dia tak ambil pengajaran. Allah kata ibarat tanah yang subur dengan tanah yang tak subur, tanah tinggi dengan tanah rendah. Di Cameron Highland itu kalau tuan-tuan perhati, saya bila naik, saya duduk fikir, subhanallah, hebat ni Allah Ta'ala. Walaupun dia tak kena hujan, tapi dia cukup dengan udara cukup. Angin yang tiup tadi sejuk, menjadikan pokok-pokok di sana gemuk. Tapi kadang-kadang tempat yang rendah, air dia banyak, tapi direkit hidup dia tadi. Maka sebegitu juga hati yang subur. Kalau saya tanam sawit, pokok yang sama besar, masa yang sama tanam dia, di atas satu bidang tanah yang sama, 3 tahun lebih kurang dah tanam, tapi tumbesaran dia tak sama. Sebahagian besar gemuk, sebahagian dia kecil. Wahai daripada satu tanah yang sama, masa yang sama, pokok tu saiz sama, tapi pembesaran dia tak sama. Kenapa? Jawabnya kerana tanah itu tak subur sebahagian tadi. Maka sebegitulah kalau kita tengok di kampung-kampung, bila saya bual dengan orang, ceritalah tentang masjid tuan-tuan ni, di Bait Raja ni, masjid dia begini. Orang kata masjid sana memang lah ustaz, ramai orang, sebab tu dia ramai, kuliah subuh ramai. Apa? Masjid-masjid lain tak ramai orang apa? Tak ramai orang ke solat Jumaat tu penuh? Jawabnya bukan tak ramai, kerana tak nak pergi. Jadi tanah yang tak subur, kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Melaka sebelah baru tu kan, bagaimana tanah yang subur. Bila tanah yang subur, dia takkan duduk wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Maka sebegitulah tempat yang subur tadi. Alhamdulillah, majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah itu ibarat, kalau tanah yang tak subur, tuan-tuan kena cangkul, tabur kapur, tabur baja, barulah pokok tu akan naik gemuk. Maka sebegitulah kawasan masjid-masjid, surau-surau ni tuan-tuan, bila banyak majlis ilmu disuburkan dengan majlis ilmu, insya-Allah hubungan di antara satu sama lain akan jadi baik. Yang susahnya nak jadikan dia subur tu kan. Tempat-tempat yang tidak ada kuliah nak buat kuliah ni, itu sebagai baja tadi nak nyuburkan tadi. Itu perumpamaan. Dan tidak ada suatu pun yang menghalang manusia untuk beriman, kata Allah, ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon keampunan kepada Tuhan, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah. Kalau orang tak nak terima, tunggu ajalah saat datangnya hukum Allah. Tanggungjawab kita menyampaikan berita, menyampaikan pesanan itu. Dan kami tidak mengutus para rasul, melainkan sebagai pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan. Kalau tuan-tuan buka dalam ayat ke-28, 29 daripada surah Al-Fat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. 2 benda, membawa hidayah petunjuk dan agama yang betul. Bawa hidayah petunjuk dan agama yang betul. Tapi dalam ayat ke-58 daripada surah Al-Kahfi, dia kata melainkan pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan. Bawa khabar-khabar yang menggembirakan. Saya baca baru ni berkaitan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan nikmat-nikmat syurga Allah Taala. Sedapnya nikmat syurga ni, kita ditemani oleh bidadari yang cantik jelita. Umur sebaya sekitar lingkungan 18 tahun. Makan kita dicedok, kata dia, ngam-ngam. Kita taklah terkulat-kulat lagi. Cukup separah ni, kata.
Dia duduk dilayani oleh bidadari-bidadari dan sebagainya, duduk mengawasi kita. Zaman kita dulu masa hidup dunia, kalau ingat balik, masa kita berkahwin dulu, bini kita suap kita makan. Kita buka mulut kami besar dulu. Masa tu malu-malu juga Khadijah malu-malu. Sekarang ni ada suap lagi tak? Suaplah kita sendiri, tuan. Tunggu kita sakit nak mati besok, agaknya barulah bini kita suapkan balik. Begitu juga suami. Siapa suami dekat sini yang suapkan mulut isteri bila makan? Angkat tangan. Wallahualam. Tapi syurga tu sebegitu sedapnya nikmatnya syurga. Tetapi orang kafir membantah dengan cara yang batin. Orang kafir dia bantah. Sekarang isu pengharaman arak, isu pengharaman judi, dia sibuk betul-betul bantah. Dengan tujuan, dia kata mereka nak melenyapkan yang hak. Kerja dia mereka nak lenyapkan yang hak. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, hari ini kita nak memilih. Orang kata nak memilih berpolitik, nak milih pemimpin. Ada orang kata tak penting. Bagi saya penting. Sebab kita memilih pemimpin, kalau pemimpin negeri, baik pemimpin negara, milih pemimpin kampung, sama juga kita memilih imam kita yang nak memimpin solat. Kita mestilah yang betul. Kita takkan pilih imam yang baca siratal ladzina an'amta alaihim jadi imam kita. Kita akan pilih yang terbaik. Maka sebegitu juga orang yang memimpin, pemimpin yang melantik pemimpin, ibarat dia sedang memilih driver bus yang dia nak naiki. Dia kena fikir tu. Kalau tak betul-betul, maka pemimpin tu tidak faham batasan halal dan haram, maka terlongkoplah kita tadi. Maka sebegitu hidup kita, kita kena faham dalam persoalan-persoalan berkaitan dengan memilih pemimpin. Kan kalau tak, kan berkaitan dengan benda-benda maksiat dibuat, itu yang menimpa kepada kita, kita bimbang. Yang penting memilih pemimpin orang yang ada iman, ada agama, supaya kita selamat. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka itu sebagai bahan olok-olokkan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya. Saya selalu baca dalam bentuk itu. Orang nak bergaduh, bergaduhlah. Tapi bagi saya satu kesimpulan yang Allah Ta'ala bagi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, kata Allah, nanti kau kena sambar api neraka, dalam surah Hud. Kan? Sebab itu Quran ni disebut bila Allah kata kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Nak tak aku beritahu kamu, kata Allah, tentang orang yang paling rugi perbuatan baiknya dekat dunia ni, ataupun orang yang tersia-sia perbuatan baik di dekat dunia ni? Siapa dia? Mereka itulah orang yang kufur engkar kepada ayat Allah dan kufur engkar pertemuan dengan Tuhannya. Maka tersia-sia amal perbuatan mereka. Kami tak akan buat sebarang penimbangan, kami tidak akan buat sebarang perhitungan. Bacalah daripada surah Al-Kahfi yang tuan-tuan baca biasa pada waktu malam, khususnya malam Jumaat, tuan-tuan baca surah, tengok tadi. Sebab itu hari itu khutbah Jumaat yang lepas, kalau semua ingat, semua satu negeri Johor ni mengupahkan tentang orang munafik. Bahayanya orang munafik itu, dan kita jarang sangat memperkatakan tentang orang munafik. Sebab tu khutbah Jumaat tu bagus, nilai dia tinggi, tapi masa yang singkat, pendek, nak kupas ke semua sekali payah. Sebab itu dikhabarkan dalam Al-Quran betapa bahayanya, sehingga daripada ayat Al-Quran itu diceritakan tentang 5 golongan manusia itu. Orang Islam 5 ayat, orang kafir 2 ayat, orang Yahudi, Nasrani. Tapi yang banyak, di antara yang paling banyak ialah orang yang munafik. Sebab orang munafik ni tuan-tuan, dia Islam pada zahirnya, kita nampak dia Islam, tapi pada batinnya di sisi Allah dia kafir. Ini yang payah ni. Kita tengok kadang-kadang dia pergi masjid, kadang-kadang dia pergi surau, tapi sifat itu ada dalam diri. Itu yang kita sendiri kena sedar. Kalau ada sifat itu, maka kita kena buang sifat-sifat itu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tuan-tuan, ada satu
kenyataan yang disebut, saya tak pastilah sama ada hadis Nabi atau sebagainya, tapi dia kata 6 golongan manusia besok bila mati akan dihumban masuk neraka sebelum dihisap. Dimulakan yang pertama, pemimpin kerana kezaliman yang mereka buat. Dia letak dulu pemimpin kerana zalim yang mereka buat. Jadi kalau dikecilkan pemimpin ni, kita selaku seorang suami, mungkin kita termasuk dalam kategori pemimpin. Jaga, maka bila jadi pemimpin, jangan zalim dengan apa yang dipimpin. Beberapa hari lepas kita dengar dalam akhbar, seorang warga emas ditangkap dan dijatuhkan hukuman, didapati bersalah kerana memperkosa kambing betina. Saya tak terfikir, tapi itulah bila Allah kata dalam ayat 179 surah Al-A'raf, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka, kata Allah, macam binatang, malah mereka lebih teruk daripada binatang itu. Hari itu habis kuliah kat sini, saya masuk kereta lah, buka telefon kita tengok, tiba-tiba tengok satu kenyataan seorang ahli parlimen. Ahli parlimen ni keluar kenyataan, sudah sampai masanya pelajar-pelajar universiti dalam negara ni, kata dia, tak perlu lagi belajar agama. Saya ngeleng kepala, kata, kenapa lah macam ni? Kenapa jadi macam ni pada masyarakat kita? Kerana nak maju sejauh mana saya tak tahulah, sampai tak nak lagi agama. Sedangkan kita tahu setiap kali kita menghadapi kematian, yang ditanya kepada kita bukan harta kita, bukan pangkat, bukan jawatan, tapi yang ditanya kepada kita, madinukah, apa agama kamu? Jadi agama ni kena belajar, bukan sampai kita muda, sampai kita tua, sampai mati itu pun kita belajar agama lagi. Sebab hadis, sebab tu saya ulang balik hadis yang saya baca tadi kepada tuan-tuan tadi, sebab agama tadi. Yang kedua, mana jadi kalau jadi pemimpin, kita pengajaran ni ialah jangan zalim. Itu nombor satu. Yang kedua, kepala desa kerana sombong. Ketua-ketua desa kerana sombong dia. Jadi kalau jadi orang desa, kepala desa, yang jadi ketua kampung ke, yang jadi apa jawatan pun, menteri ke apa ke, kesemuanya itu adalah amanah. Bukan kerana nak berbangga dengan orang. Jangan sombong. Itu adalah amanah. Bila kita ambil jawatan itu, bermakna kita telah memikul amanah yang sebegitu besar. Jadi bila jadi kepala desa, jangan sombong. Kerana jawatan tu bukan nak berbangga-bangga, bukan nak berbegah, tapi amanah yang akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'i. Yang ketiga, orang dusun kerana bodoh. Orang kampung, orang dusun kerana bodohnya. Orang dusun kerana bodohnya. Jadi kalau jadi orang kampung, orang dusun, jangan jadi bodoh. Belajarlah agama, carilah ilmu agama ni. Mana pun kita jumpa, belajar agama, cari agama. Belajar sungguh-sungguh. Jangan jadi bodoh. Kerana bodoh ni mudah ditipu. Orang bagi duit RM10, RM20, kita habis tertipu tadi. Jadi jangan jadi orang dusun kerana bodoh. Yang keempat, maknanya kalau jadi orang dusun, kena jadi orang yang ada ilmu. Yang keempat, orang ramai kerana kebangsaan dia. Orang ramai kerana kebangsaan dia, sibuk perjuangkan bangsa, dalam masa yang sama dia tak perjuangkan agama. Perjuang bangsa, juanglah, silakan, tapi agama jangan diketepikan. Memang kita sayang bangsa, automatik. Kalau tuan-tuan tengok orang main bola, JDT lawan dengan Terengganu 4-1, kan? Tahun pertama patutlah orang kesah gelisah bila kuliah panjang. Rupa malam tu ada bola. Malam ni lagilah kang. Malam ni saya kuliah dekat Masjid Jamek Bampan. Tengok orang punya kang gini. Kuat dia tarikkan dia kuat dia tarikkan sebegitu. Yang keempat tadi iaitu orang-orang kerana kebangsaan dia. Jadi kalau jadi orang yang perjuangkan bangsa, jangan lupa juangkan agama. Agama tu. Yang kelima, peniaga kerana khianat. Peniaga dia masuk neraka sebelum dihisap. Antaranya khianat, penipu. Jadi kalau jadi peniaga, jangan khianat, jangan menipu. Jangan menipu. Dosa. Peniaga kerana khianatnya.
Dan yang akhir sekali, yang keenam, ahli ilmu kerana hasad. Ahli ilmu kerana hasad di antara satu sama lain. Kan? Dia tak boleh tengok orang lain lebih ilmu. Habis saja semalam saya kuliah di Taman Seri Pengaram, ada mantan pegawai pendidikan jumpa saya. Cerita berkaitan dengan yang ada dalam YouTube, Ustaz. Berbalah di antara satu sama lain. Aduh, payahnya orang kita ni kan nak betulkan keadaan itu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingat dengan ayat Al-Quran, kata Allah. Yang diingat dengan ayat Quran Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya. Dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar. Kita ingatkan ayat Al-Quran. Dan melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sungguhnya kami telah menjadikan hati mereka itu, kata Allah, tertutup. Manusia ni bila hati dia tertutup, payah kata. Bukan kerana telinga dia tak dengar. Dan kami jadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak dapat memahami. Dan yang kedua, kami letakkan sumbatan di telinga mereka. Kalau telinga hati dah kena tutup, telinga dah kena sumbat, yang nak masuk tu tak ada. Dengar kuliah tak nak, dengar tazkirah tak nak. Macam mana nak dapat hidayah petunjuk? Lagi dalam ayat yang lain, walaupun dia kata, dan kami letakkan sumbatan pada telinga mereka, walaupun engkau wahai Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, nescaya mereka tidak akan dapat petunjuk. Ini firman Allah. Maka jaga-jagalah tuan-tuan. Ya, kita ni malah-malah tak nak dengar tazkirah kuliah ke, tak nak dengar. Sekali-sekali kena dengar. Takut bila tak nak dengar, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Itu dia. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam ayat lain, dalam surah lain, dia kata apa? Sesungguhnya makhluk Allah yang melata di bumi ini, yang paling buruk di sisi Allah ialah mereka-mereka yang tuli dan buta. Saya duk fikir apa maksud tuli dan buta ni. Tuli, pekak dan buta. Siapa dia makhluk Allah yang paling buruk di sisi Allah yang melata di bumi ini? Iaitu yang tuli dan buta. Rupanya yang tuli itu maksud, di antara maksudnya ialah mereka yang bila kami beri ayat Quran peringatannya, mereka tak nak dengar peringatan. Mereka nampak pengajaran-pengajaran dengan mata mereka. Mata mereka nampak, tapi mata hati mereka itu tertutup. Itu bahayanya dalam bab itu tadi. Kita sambung kepada hadis ini, kemudian kita masuk kepada kitab. Hadis ini saya dah baca dulu rasa saya, tapi sebagai ulangan. Sebagai ulangan, tak pulang. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, jika sekiranya telah baik agama kamu satu, daging dan darah kamu, maka akan baik pula lah amal kamu, daging dan darah kamu. Dan jika binasa agama kamu, maka binasalah pula amal kamu serta daging dan darah kamu. Itu yang pertama. Jadi pastikan tuan-tuan, agama ni kena ada dalam hidup kita. Agama ni cukup penting. Pengetahuan agama, anak-anak kita ni cukup penting diberi dengan didikan agama. Khususnya kita di negeri Johor ni, insya-Allah ada sekolah agama. Ada sekolah agama. Belajar agama tadi. Maka dia kata, jika agama kamu baik, dia bukan letak pada muka dia. Dia bukan letak pada saiz badan dia. Dia bukan letak kepada harta kehandsomean dia. Tapi nilaian manusia itu letaknya pada agama dia. Itu yang saya pelik bila ada ahli parlimen tu boleh kata tak payah lagi belajar agama di universiti. Sedangkan budak yang nak belajar agama tu tuan-tuan, belah habis bila pegawai pelajaran tu bincang dengan saya. Yang saya kata sekolah agama sekarang ni darjah 5 belajar bab takluk, jenis takluk, bahagian takluk, bentuk takluk, semua dia ajar darjah 5 tu. Darjah 6 tuan-tuan, sifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, berkaitan dengan apa, istirna, sifat istirna, sifat iftikar. Darjah 5, darjah 6 belajar. Mana nak capai? Kalau universiti belajar tu munasabah boleh capai tu kan? Tapi nak buat macam mana? Itulah. Habis dia tanya saya, habis macam mana ustaz nak ngajar tu? Saya kata sekadar ngajar je lah pengertian. Sifat yang bertakluk, nak kupas satu-satu, budak berdengung aja. Kan? Nak kitab-kitab yang lama. Bila dia kata Allah menepati antara ada dengan tak ada, mana nak ajar tu? Kalau tak faham, mana nak ajar tu?
Budak tanya kita, menepati antara ada dengan tak ada. Macam mana nak kupas tu? Maka binasalah pula amal kamu serta daging. Oleh itu, kata hadis ni, jangan kamu, yang kedua kata Nabi, jangan kamu jadi seperti lampu yang menerangkan orang lain. Jangan jadi lampu yang sibuk terangkan orang lain, tapi kamu terbakar. Naklah kamu jadi lampu yang menerangkan orang lain terang, kamu pun terang. Kita ngajak orang ilmu agama, orang lain jadi baik, kita pun jadi baik. Mudah-mudahan begitu. Orang lain masuk syurga, kita pun masuk syurga. Sebab tu tadi saya letakkan tadi yang akhir saya sebut tadi, ahli ilmu tu kerana hasad. Masalah ahli ilmu kerana hasad. Masalah peniaga kadang kerana khianat. Masalah orang yang ada jawatan ni biasanya kerana kesombongan dia. Masalah orang dusun kampung biasanya kerana jahil, tak nak belajar agama, tak nak duduk majlis-majlis agama, kuliah-kuliah, duduk majlis agama, tak ada ini tuan. Kawasan-kawasan kampung teruk terjejas dengan majlis-majlis ilmu itu tuan. Dan oleh itu jangan kamu menjadi seperti lampu yang menerangkan orang lain dengan membakar dirinya sendiri, dan buanglah cinta dunia daripada hatimu, kata Nabi. Bukan suruh buang dunia, tapi buang cinta dunia. Jangan penuh. Kerana sebab apa? Sebab kata Allah, aku tidak mengumpul cinta dunia dan cinta kepadaku dalam hati seseorang untuk selama-lamanya. Allah kata, takkan berlaku dalam hati seseorang cinta dia kepada dunia dengan cinta dia kepada akhirat sama banyak. Kita ni, situasi kita ni berubah-ubah dari hari ke sehari, dari masa ke semasa. Kita ni berubah. Kadang-kadang iman kita tinggi, kadang-kadang iman kita rendah. Kadang-kadang kita cinta sangatlah kepada dunia, kadang-kadang kita cinta sangat kepada akhirat. Nak sangat akhirat. Dia takkan berlaku cinta dunia dengan cinta akhirat ni sama banyak, dia takkan berlaku. Dia takkan berlaku. Kalau dulu saya sebut, kalau banyak kasih kita kepada dunia, air ni kalau dia banyak, udara dia sedikit. Kalau air ni sedikit, maka udara dia banyak. Maka sebegitulah kasih kita kepada dunia. Seharapnya mudah-mudahan kita ni, usia kita macam ni, kasih kepada akhirat lebih banyak. Semalam saya sebut, usia macam kita ni lah, ramai yang sini yang dah pencen. Saya belum lagi. Jadi maknanya saya lebih muda daripada tuan-tuan. Kalau ikutkan keadaan itu. Sekarang ni kita kena memikirkan tentang yang mana saat kita mati besok, rezeki kita ni masih lagi mengalir. Tengok beberapa benda. Di antaranya, anak yang soleh doakan kita. 2, sedekah jariah. Sekarang jangan lupa buat sedekah jariah. Buatlah banyak mana pun ada ruang dan peluang untuk buat sedekah jariah, buat. Yang ketiga, ilmu yang orang gunakan. Ada pada kita ilmu yang bermanfaat, maka kita ajar kepada orang. Yang keempat, orang yang menulis Al-Quran. Yang kelima, orang yang bina masjid. Hari ni kita nak bina masjid, payah. Maka kalau boleh dalam membina masjid ni, carilah sikit. Paling tak ada pun 2 ketul batu-bata. Agaknya adalah mudahan kita mati tu besok pahala kita panjang. Ada tak dah buat ni? Yang belum buat, buatlah. Kemudian kita tengok pula orang yang menggali perigi. Yang menggali perigi. Sekarang ni perigi dah tak ada lagi lah. Walau bagaimanapun ada lagi wakaf-wakaf nak buat perigi di tempat-tempat lain. Orang yang mengalirkan air, yang tersumbat tadi tersekat, dia alirkan air. Kan? Orang yang menulis Quran dan sebagainya tadi. Maka cari ruang tu, kalau boleh ambil ke 7 yang Nabi sebut tadi tu, kita dah ada dah. Kan? Fikir gitu. Tolonglah dirimu, kata hadis qudsi ni, untuk mengumpulkan rezeki. Tolong dirimu untuk kumpul rezeki. Saya pergi di Shah Alam hari tu tuan-tuan, di section Astro Section tuan. Kemudian dia bagilah sungkit sumbangan. Masuklah kucing ni. Bila masuk kucing ni, tiba-tiba dalam perjalanan nak pergi ke Masjid Jami' Munawarah di IRB Haikom, section 27. Masjid tu besar. Saya ingat paling tak ada pun 4 kali masjid tuan-tuan ni. Dia punya besar tu. 3 kali, 4 kali masjid ni agaknya lebih besar dia. Jadi saya pergilah. Bila nak pergi dalam sampai perjalanan tu, traffic light ada, kita pun berhentilah. Bila berhenti, tiba-tiba ada seorang tadi, tangan dia kodong. Dua-dua tak ada tangan, kodong. Dia bawa satu tabung, dikepit macam ni lah.
Ni jalan di antara satu kereta dengan satu kereta. Dalam hati saya, kalau tengok raya ni, orang ni sampai dekat aku ni. Duduk tengok raya, ada chance sampai kat aku ni. Rupanya betul. Bila dia sampai, kita pun tengok. Duit tu ada berapa, 100.5. Orang bagi tadi 100.5 ke gitu kan. Ada duit ni RM50 pula tu semua. Nak bagi, sekarang aku makan pangkal pula kan. Tak bagi sekarang, aku rugi pahala pula. Dalam hati bisik, asyaitanu ya'idhukumul faqra. Syaitan ni betul-betul pandai. Habislah ni aku dapat 100.5. Kalau aku bagi 50, tol 50, duit minyak, makan pangkal jawabnya. Kan? Jadi, fikir mana. Lah carilah duit RM10. Nak cari duit RM10, cari RM10 jadilah. Cari beg duit tu keliling. Mana beg duit ni? Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Saat jumpa aja duit tu, ambil keluar duit, orang tu dah jauh belakang dah. Dah jauh belakang. Saya pun buka pintu nak panggil, lampu depan tu hijau. Orang pohon ni. Terpaksa lah jalan tuan. Saya duduk fikir Allahu Akbar. 3 pengajaran kita boleh ambil. Sebab itu ilmu ni, dia mutiara yang keciciran. Kutiplah dekat mana. Mana-mana kita jumpa. Pertama, hidup ni bila dia bergerak sahaja, maka rezeki kita ni dah ada dah. Bila kita bergerak sahaja, rezeki kita dah ada dah. Kan? Tapi akhirat besok, susah kat dunia ni tengok orang bagi. Tapi akhirat besok tuan-tuan kalau susah, tak ada orang tolong kita. Saya selalu baca ayat tu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Yang kedua, Allah bagi kita peluang masa tu kadang-kadang nak uji kita ni kadang-kadang. Kita jangan bangga kerana kita bagi sahaja. Tapi kita kena rasa selagi mana ada orang nak terima tu tuan-tuan, insya-Allah dapatlah peluang kita nak dapat pahala. Kalau tak ada orang nak terima, jangan cakap besarlah kerana kita sumbang sebegini dan sebegini dan sebegini. Okey. Tak habis juga, tak mula kuliah ni kan. Dan seterusnya, sungguhnya rezeki itu dibahagi-bahagikan. Dan sesungguhnya dia kata bersifat tamak ditegah. Jangan tamak. Ditegah kata Nabi. Dan bakhil itu tercela. Kedekut tercela. Jangan jadi orang kedekut. Dengan seterusnya kata Nabi, kesenangan nikmat dunia ni kata Nabi takkan kekal. Nikmat dunia ni sedap macam mana pun sedap tuan-tuan, dia takkan kekal. Satu hari dia akan habis juga nikmat dunia ni. Dan sebegitu juga berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara, lebih sangat dalam satu perkara, kata Nabi merupakan satu kesialan. Ajal kamu sudah dimaklumkan. Ajal kita ni semua telah ditentukan oleh Allah. Cuma kita sahaja tak tahu. Bila masa kita akan dimatikan oleh Allah, kita tak tahu sebenarnya. Dan sebegitu juga yang benar, Allah dah tetapkan. Dalam Al-Quran dah tetapkan. Ya, yang mana halal, yang mana haram, yang mana dosa, yang mana pahala, Allah dah tetapkan dah. Kita tak payah nak pening-pening, nak ubah-ubah lagi dah tak. Bila Allah orang cerita tentang arak, ayat yang kita kena pegang, kita tak payah banyak cakap lah. Banyak cakap macam-macam jadi. Kita kena pegang. Allah kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlam rijsun min amali syaitan. Allah dah tetapkan. Tuhan punya alam ini dah tetapkan dah. Dah tetapkan dah. Yang benar, yang halal, yang haram, Allah dah tetapkan. Babi, Allah dah tetapkan haram. Arak, judi, Allah dah tetapkan haram. Apa lagi nak pening? Apa lagi nak pening? Ikut sahajalah kan tuan-tuan. Kan? Ini nak bergaduh pula tadi tuan-tuan. Kan? Dalam keadaan terdesak, lain cerita. Dalam keadaan terdesak, macam babi tu tak boleh makan. Tapi dalam keadaan terdesak, diizinkan kita makan. Tapi janganlah dah makan sedap pula, tambah 4 ketul lagi. Ada pula yang tanya, nak sembelih tak ustaz? La ilaha illallah kata. Sebaik-baik hikmat Allah ialah khusyuk. Hikmat Allah sebaik-baik kebaikan tu khusyuk. Kita sembahyang ni, kita ingat Tuhan kita. Jangan sembahyang langsung tak ingat Tuhan. 2 minit payah nak ingat. 5 minit pun tak dapat tak ingat Allah Ta'ala. Sebaik-baik kekayaan, kata Nabi, kekayaan yang paling kaya baik ini kata Nabi, ialah sifat qanaah atau sifat berkecukupan. Sifat berkecukupan ni, orang yang ada sifat berkecukupan bermakna orang ni kaya.
Tapi orang yang tidak ada sifat cukup, tak pernah cukup, nak lagi, tak pernah cukup dalam hidup dia, orang ni miskin. Dia nak lagi, maka dia beli lagi, hutang lagi, beli lagi, hutang lagi, beli lagi, sampailah dia mati besok tak merdeka daripada hutang. Jadi sifat yang paling baik, sifat kekayaan yang paling baik ialah sifat qanaah ataupun berkecukupan. Sebaik-baik perbekalan kamu nak pergi mana pun, kata Nabi, ialah ketakwaan. Bila kamu bertakwa kepada Allah, kamu takkan buat benda-benda jahat. Dan sebaik-baik nikmat yang diberi kepada hati ialah keyakinan, dan sebaik-baik pemberian yang diberi kepada hati ialah keimanan, dan keyakinan, keimanan, dan sebaik-baik pemberian yang diberi kepada kamu ialah kesihatan. Usia macam kita ni tuan-tuan, antara nikmat yang dibaik beri kepada kita yang paling sedap ialah sihat. Bila sihat, semua kita boleh makan. Lalu sahaja apa pun tuan-tuan, kambing, lembu, udang galah, udang pengantin, sotong besar, sotong kecil, siakap mahal, siakap murah, semua kita boleh bedal. Tapi bila dah tak sihat, orang datang kepada kita bawa siakap, kita pun nyeling aja. Orang datang bawa kita kambing, tak boleh, darah tinggi. Orang bawa udang, tak boleh, gaut. Habis makan apa? Tulang udang tumbuk ajalah tuan. Itu tak nak jadi sebegitu tuan. Wallah alam. Kita sambung kepada kitab kita tuan. Sedikit daripada kitab kita. Yang ketiganya, perkara yang membawa kepada seorang itu syirik, iaitu bernazar kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 181. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku semata-mata bagi Allah. Tiada ada sekutu baginya. Tak ada sekutu baginya. Dan aku adalah sebahagian daripada orang yang berserah diri. Bermakna kalau kita bernazar, kita tak boleh menazar yang lain. Dulu kita bersumpah, aku sumpah dengan lampu. Kalau sumpah, kena sumpah dengan nama Allah. Wallahi dengan nama Allah. Dia tak boleh sumpah nama pokok, nama busut, dia tak boleh sumpah. Maka sebegitu juga kita sembahyang tadi, sembahyang aku, ibadat aku semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau bernazar, maka tidak boleh menazar selain daripada Allah. Dalam bab ini, kalau tuan-tuan baca, nak baca, bab berkaitan dengan riddah ini tuan-tuan, tuan-tuan buka dalam kitab Matla'ul Badrin. Nanti darjah kita darjah 6 masa sekolah agama Johor dulu, darjah 6, bab yang terakhir kita belajar ialah bab berkaitan dengan riddah, bab berkaitan dengan murtad. Sebab tu saya kata khutbah jemaat yang minggu lepas tu cukup bagus. Dikupaskan tentang isu masalah berkaitan dengan isu berkaitan dengan masalah munafik. Tu tadi. Maka di antaranya dia kata dia bernazar lain daripada tu. Kalau aku contohnya lain lah. Kalau aku lulus peksa ni, aku akan sujud pada patung ni 2 kali. Contoh dia bernazar belum buat, kafir dah dia. Rosak dah iman dia tadi, batal tadi. Yang keempat, berdoa selain daripada Allah yang dianggap syirik, kerana Allah Subhanahu Wa Taala saja yang berhak didoakan kepadanya, yang Maha Kuasa memberi pertolongan dan memperkenankan doa. Begitu juga bila kita minta. Bila kita minta berdoa ni kepada Allah, itu ada orang yang doa minta kepada lain, pada makhluk-makhluk yang lain. Kita berdoa just hanya kepada Allah sahaja. Dan ada juga orang yang berdoa, kadang-kadang dia mengongot kerana tidak dapat. Doa lama lah ustaz, nak kahwin lagi satu tak dapat-dapat. Kan? Ada yang berdoa gitu, tak dapat-dapat. Jadi tuan-tuan, Allah kita bila berdoa, kerja kita mohon minta dengan adab-adab kita yang berhak memperkenankan Allah Ta'ala. Bila masa dia, kita tak tahu. Bila Allah nak perkenankan, Allah lebih tahu bila masa dia nak perkenankan, tuan-tuan. Bila masa Allah nak perkenankan. Di antara sebab-sebab itu supaya kita ni sentiasa bermohon, tak sombong kepada Allah Ta'ala. Macam anak kita lah, kadang-kadang kita minta dapat. Yang kita minta tak dapat, yang kita tak minta dapat kadang-kadang. Kadang-kadang berlaku begitu. Kenapa Ustaz? Allah sahaja lebih mengetahui. Macam anak kita main minyak petrol lah tuan-tuan. Kita tak kasih dia main. Dia nak main juga. Kita rotan dia. Bila kita rotan, dia kata kita jahat. Bila dia kata kita jahat, wahal
kita tu sebenarnya sayang kepada dia. Jumpa sahabat baru ni tuan, diuji dengan macam-macam ujian. Kan? Semalam diuji dengan macam-macam, jumpa seorang sahabat yang diuji dengan macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Lalu saya cakap dengan dia, cuba tengok ayat Quran ayat ke-22 daripada surah Hadid, saya kata. Cuba baca. Ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa kepada dirimu sendiri, kata Allah, semuanya telah tertulis dalam kitab. Dalam ayat yang lain pula dia kata apa? Bila kita kena banyak sangat ujian yang kita terima, dalam ayat yang lain Allah kata orang munafik ni aku akan uji dia sekali atau dua kali ujian berat dalam hidup, dalam tempoh setahun tu. Jadi kalau kita diuji, kena ujian berat berturut-turut tu kena uji, kita tengok balik sikap kita. Ada tak sifat kita, sifat munafik yang ada pada diri kita? Lepas tu kita buanglah, kita bersihkan sifat-sifat tu tadi. Tapi setengah kita ni tak boleh. Bila kita sebut begitu, dia marah pula kita tadi. Dan dia kata Maha Kuasa beri pertolongan dan memperkenankan hamba-Nya. Maka tidak harus bagi seorang itu memohon restu atau pertolongan kepada yang lain daripada Allah, serta seperti berhala, tak boleh. Ataupun orang yang sudah mati, kita nak minta kepada orang sudah mati. Ataupun tempat-tempat yang dianggap suci, atau tempat-tempat dulu orang pergi kepada pulau besar dan sebagainya, pergi kat kubur-kubur kan, yang dah arwah-arwah tadi, dah ataupun pada malaikat, jin dan sebagainya, tak boleh. Itu boleh membawa kepada syirik, merosakkan akidah kita. Apatah lagi yang pada benda yang lain-lain daripada tu, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Minta kepada Allah, tak boleh kepada yang lain-lain tadi, kan? Jadi begitu dalam bab itu tadi. Hari itu dalam bab saya baca satu hadis Nabi, dia kata siapa yang merendah diri kepada orang kaya, maka akan hilanglah 2/3 daripada agamanya. Habis saya kuliah, maka orang tanya, macam mana boleh habis 2/3 ni? Banyak ni Ustaz, bukan sikit. Banyak ni. Maksud merendah diri kita ni, boleh merendah diri hanya kepada Allah. Kepada Allah kita merendah diri. Dengan manusia kita memuliakan tetamu. Kalau tetamu datang, kita memuliakan tetamu. Orang Pek Raja ni belum ada lagi datang rumah saya kan. Rasa-rasa belum ada lagi yang nyengah rumah saya. Baru ni kawan daripada section, hari tu section 7, ni section 27 pula datang. Muslimat semua datang kan. Tapi dah adab kita memuliakan dia begitu, maka kita muliakan. Kan? Bagi makan, dah kenyang semua sekali kan. Kita bagi dia, muliakan di bab-bab itu. Itu Islam ajar. Yang tak boleh ialah kita merendahkan diri dia, begitu merendahkan diri kerana dia kekayaan dia. Tak boleh. Kita merendahkan diri hanya kepada Allah. Tetamu kita muliakan, kita hormati lain, bukan merendahkan diri tadi. Itu bab itu. Akhirnya dia timbul pula masalah berkaitan dengan masalah agama itu sendiri. Dia kata kalau nak bincang bab ini, hari esok kita akan cerita, saya kata, dekat satu surau di Taman Muhibah. Katakan sungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup aku, mati aku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dia aja Tuhan, satu je. Demikian itulah yang diperintah kepadaku, dan aku adalah dari kalangan orang yang pertama menyerah diri kepada Allah. Itulah yang diperintahkan kepada Rasul, dan itulah juga yang diperintahkan kepada umatnya, agar segala yang dilakukan, walaupun apa yang dilakukan untuk hidup di dunia yang sementara ini atau untuk mati, mestilah membersihkan hati daripada sebarang bentuk syirik. Asyik kita buat, tuan-tuan, yang hari ini Allah Ta'ala tanya, kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Dalam ayat lain Allah kata, Allah Ta'ala tanya kepada kita, alam yakni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai masanya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah? Maknanya jadikan segala amal itu sebagai amal ibadat. Ialah kita meniatkan apa yang kita buat itu kerana Allah Ta'ala, mencari keredaan Allah. Itu maka setiap perbuatan kita tu akan jadi ibadat. Semacam mana orang perempuan masak nasi. Bila masak nasi tu niat ibadat kerana Allah, kerana perintah Allah. Di antara perintah-perintah Allah itu, kalau orang lelaki bekerja kerana Allah, nak cari rezeki, nak bagi anak bini makan. Kalau tuan-tuan duduk dalam masjid, dalam surau pun kerana perintah Allah, kan, nak cari ilmu dan sebagainya.
Ini dia akan jadi ibadat. Maka jadilah sepanjang hidup kita 24 jam itu, masa 24 jam itu adalah ibadat. Walaupun kita nampak tidur. Kadang-kadang kita tengok orang tu tidur, tapi tidur tu pun dikira sebagai ibadat. Kadang-kadang kita tengok orang buang air besar. Buang air besar tu pun dikira sebagai ibadat. Kalau kerana Allah semata-mata, supaya kita badan kita sihat, kita boleh beribadat kepada Allah. Itu yang dijadikan seluruh hidup kita. Setiap masa 24 jam itu kena jadikan di ibadat. Kena jadikan di ibadat. Kalau kita belajar dia jadi ibadat. Bukan sahaja baca Quran, bukan sahaja sembahyang, bukan saja. Malah segala-gala perbuatan kita itu bukan duk fikir kerana tanggungjawab, tapi kerana ini ibadat kepada Allah Ta'ala, mencarikan. Maka seronok Islam tadi. Seterusnya sikit lagi. Dan dia kata nazar adalah satu cara menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ianya ikhlas kepadanya dan kerananya, tetapi jika sekiranya kepada yang lain daripada Allah, maka jadilah haram dan batal. Dia bernazar kerana lain daripada Allah Ta'ala. Kalau aku buat begini-begini, maka aku nak sujud pada pokok ni 2 kali dan sebagainya, maka dia menjadi satu benda yang haram. Itu dalam bab bernazar ni kan. Ada nazar yang dibolehkan, ada nazar yang tak boleh. Sebab itu cantik kan. Kalau ada orang bernazar, saya lulus peksa Ustaz, saya ingat saya nak minum arak 2 botol. Bila lulus nak minum arak tak 2 botol? Boleh tak? Tak boleh. Nazar dalam perkara-perkara yang harus, tuan-tuan. Yang dalam perkara-perkara yang sunat yang harus. Kalau benda yang haram tak boleh. Habis macam mana Ustaz? Saya dah menazar kalau saya dapat lulus peksa ni saya nak berzina 2 kali. Boleh tak Ustaz? Buat tabiat apa? Tak boleh pada ketika itu. Sebab itu saya katakan kena faham bab-bab ini tuan. Kemudian sedikit lagi firman Allah. Firman Allah Ta'ala, amman yujibul mudtar idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Siapa dia? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat pergantungan Arab dah tak ada lagi tuan-tuan, pada ketika tu hanya kepada Allah kita akan nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan urusan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Mintalah doa kepadaku. Nescaya kita Allah, kalau kita minta ni Allah perkenankan. Hari ni musim-musim Covid yang masih lagi melanda tuan-tuan. Doalah. Semalam ada orang tanya saya, Ustaz, bila lagi nak rapat Ustaz? Bila lagi nak rapat Ustaz? Bukan aku yang nak jawab. Kenapa saya kata bola dekat stadium tu dah boleh rapat Ustaz? Duduk warung dah boleh rapat Ustaz? Saya kata orang masjid ni dia memang betul-betul taatlah. Wa ulil amri minkum, ni orang masjid ni yang betul-betul ikut SOP ni kebanyakan masjid Ustaz. Baguslah kata. Tunggulah saya kata, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Kita doa supaya banyak-banyak berdoa. Orang masjid ni berdoa, mudah-mudahan saya kata Allah pemudahkan urusan-urusan kita ni tuan. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu. Bab berkaitan dengan syirik kita sambung nanti insya-Allah pada minggu mendatang. Tajuk yang sama daripada bab syirik ni juga tuan-tuan, pada ayat yang lain daripadanya surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6 nanti kita baca pada minggu hadapan insya-Allah. Sekadar itu insya-Allah. Bertemu pada lain masa lain ketika insya-Allah. Saya rasa tak ada kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairaz dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Kalau tuan-tuan nak cari kitab yang mengupas banyak perkara berkaitan dengan membatalkan syahadah, perkara yang membatalkan syahadah, tentu boleh cari kitab ni. Ni kitab ni asalnya kitab bahasa Arab, tapi dia telah diterjemahkan, maka dia banyak kupas secara detail
perkara-perkara yang merosakkan syahadah kita, membatalkan iman kita. Ada jual kalau tuan tak cari dalam Shopee, ada jual rasanya kitab ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni kita. Abang ni tak.